Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala. Apa khabar semua? Apa khabar semua kepada pengamal madu 1000 kasih? Apa khabar orang Johor? Orang Johor, orang Kota Tinggi, orang Muar, orang Melaka, orang apa lagi? Orang Bukit Canggang ada tak? Orang Bukit Canggang, orang Morep, orang Perlis, orang Hutang Haji, apa khabar orang Hutang Haji? Okey, orang Kelantan, orang Bacok, apa khabar orang Bacok semua? Okey, alhamdulillah ini hari sikit perkongsian kami. Saya Azmi bin Abdul Hashim, salah seorang daripada founder Madu 1000 Kasih. Kepakaran saya adalah membantu anda di luar sana untuk mendapat madu keduduk asli dengan cara kaedah pemakanan yang betul. InsyaAllah tuan-tuan, dengan cara keadaan pemakanan madu yang betul, mengikut sunnah dan mengikut tepat pada masanya, keadaan tuan-tuan akan imunisasi tuan-tuan akan bertambah baik secara semudah jadi. Okey, hari ini saya on the way baru balik daripada ambil sarang keludut di perkampungan, salah satu daripada perkampungan orang asli. So saya dah 2 hari berada di sana. Hari ini kami on the way balik, bawa sarang keludut. Tuan-tuan boleh tengok kat belakang sana tu, penuh dengan sarang keludut. Okey, kami juga sekarang ni berada dengan sekumpulan keludut yang dah terlepas. Kami pun tak boleh nak buat apa, walaupun event kita dah tutup dengan baik untuk dibawa ke Johor. Tapi ada yang setengah-setengah mereka ni bila masa siang hari memang dah jadi tabiat mereka, dia akan keluar mencari makanan mereka, mencari makanan dia lah. So apa yang saya nak cerita sikit perkongsian ni hari, bagaimana survivalnya untuk menjadi seorang peternak lebah keludut ni. Nak jadi seorang peternak, survivalnya menjadi peternak lebah keludut sangat-sangat orang kata perlukan kekuatan jata diri yang kuat. Pasal apa saya kata macam tu? Pasal proses dia adalah proses yang agak panjang jugalah. Agak panjang tuan-tuan. Mula-mula kita terpaksa cari kontak dengan orang asli, cuba dapat communicate dengan dia. Pasal orang asli ni kita nak communicate dia untuk mendapat mendapat sarang keludut ni bukan mudah tuan-tuan. Pasal orang asli ni nak trust untuk orang luar yang datang ni bukan mudah. Dia sukar untuk trust orang luar yang dia tak kenali. Jadi untuk kita nak engage dengan dia, kita terpaksa kita terpaksa beberapa kali kita engage dengan dia dengan kejujuran kita, dengan dan dia pun secara tak langsung dia test juga kita, kejujuran kita, cara pembayaran kita, macam mana kita bagi dia keuangan. Kalau nak tengok kan, memanglah orang asli ni bawa kayu daripada luar. Sarang keludut ni kalau kita tengok memang sukar, memang kerja dia sangat berat. Even kalau saya pun walaupun saya sering masuk ke hutan, untuk jarak yang dekat, untuk bawa log tu tak ada masalah. Tapi untuk bawa dalam keadaan berbukit-bukit, bagi saya tak mampu. Jadi orang asli ni dia memang terror. Dia memang kerja dia memang dia mampu bawa ke dalam hutan dengan tanpa makan tuan-tuan. Bayangkanlah tuan, orang asli ni pergi ke dalam hutan, dia nak cari sarang keludut untuk dia dapat sebagai pendapatan diri dia, pendapatan keluarga dia kan, untuk dia survive diri dia. Dia terpaksa masuk dalam hutan cari sarang keludut ni tanpa makan tuan-tuan. Kadang-kadang 1-2 hari dia tak makan untuk dapatkan sarang keludut tu. Jadi bila dia dah dapat,
dia akan apa tu, dia akan cari pelanggan dia lah. So kita akan beli dekat dia. So kalau kita tengok memang kesian lah. Itu sebab kalau kita tengok harga lock, memang kita tak nafikan harga lock tu agak mahal sedikit. Agak mahal pasal apa? Pasal proses dengan orang asli tu satu hal. Kita nak pergi tempat orang asli tu pun satu hal. Okey, lepas kita dah dapat daripada lock tu orang asli, kita nak packing apa tu lock yang kita yang dah telah diambil orang asli tadi ni. Kita nak packing dia elok-elok supaya lestari apa tu kelestarian kelulup ni dalam keadaan baik. Jadi kita terpaksa tutup dia elok-elok. Benda proses tu pun makan masa hampir setengah hari. Kita perlu apa, selesaikan. Bila dah selesai, kita terpaksa angkat log yang berat-berat tu. Ada yang 40 kg, ada yang 30 kg, ada yang hampir 50 kg. Kita terus bawa masuk ke dalam kenderaan. Okey. So proses dia tu juga memakan masa juga. Kita terpaksa melalui perjalanan yang agak jauh. Pasal di Johor ni susah nak dapat lagi log. Pasal kebanyakan hutan-hutannya telah habis. Hutan-hutan dia telah habis jadi kelapa sawit. Jadi yang sebenarnya orang yang jadi peternak kelulup ni, dia secara tak langsung dia yang sebenarnya dia cintakan kepada keindahan hutan tu. Pasal dia takkan rosakkan hutan. Itu kelebihan orang-orang yang membela. Dia tidak akan rosakkan hutan, malahan dia nak hutan tu kekal supaya dia boleh menjadi salah satu tempat berteduh, tempat dia mencari makan untuk kelulup lah. Okey, itu proses daripada orang asli. Proses kita packing dia dulu dalam tu, dan kita bersama hidup dalam kelulup yang dah terkeluar ni dengan diri kita. Jadi kita tak boleh nak buat apa. Kita terpaksa teruskan. Ini adalah perjuangan untuk jadi seorang peternak kelulup. So lepas ni insya-Allah kita akan sampai di Johor. Kita akan siap pasang toping. So kita akan letakkan dia di tempat khas, di mana tempat-tempat yang ada kawasan-kawasan yang telah kita siapkan, tempat-tempat yang ada sumber. Okey, insya-Allah kita akan kongsi lagi kepada tuan-tuan. Jangan lupa amalkan madu 1000 kasih. Simple saja tuan-tuan. Tuan-tuan tak perlu belanja besar-besar. Tuan-tuan cuma belanja satu hari RM1 saja. Ini musim Covid ni amat baik kita amalkan dia sebagai kita mencegah daripada penyakit-penyakit yang kita tidak ingini. Okey, kepada anak-anak kepada anak-anak yang bekerja, hadiahkan madu kelulup kepada ibu bapa di kampung. Kita masa musim PKP ni kita tak dapat nak balik kampung pasal dilarang kita merentah daerah. Jadi kita bekalkan mereka sebotol madu kelulup supaya mereka rasa happy. Mereka merasa walaupun anak dia tak balik, walaupun anak dia berjauhan, tapi dia masih lagi kita masih lagi dapat memberi satu bekalan, satu benda sumber superfood, iaitu madu kelulup, supaya diri dia berada dalam keadaan baik. Tuan-tuan, bila mak bapak kita sihat, bila mak bapak kita elok, bila mak bapak kita cergas, dia dapat buat amal ibadat, dia akan doakan kita tuan-tuan. Dia akan doakan kita baik-baik tuan-tuan. Dia akan doakan kita yang terbaik untuk kita. Tuan-tuan, RM1 kita belanjakan untuk mak bapak kita untuk satu hari, tak besar mana tuan-tuan. Kalau dibandingkan mak bapak kita dulu, kalau macam saya dulu ada 7 orang, adik-beradik saya ada 7 orang. Sekali kalau adik saya antara saya yang 3 ke bawah ni, sekali sekolah 3 orang. Mak bapak saya nak mencari duit untuk bagi sumber pagi tu sangat susah nak dapatkan. Setiap hari nak kena cari duit. Orang tua saya terpaksa cari duit untuk memberi anak-anak tu belajar, duit tambang sekolah lah, duit makan lah, apa semua. Setelah kita besar, setelah kita dah berjaya dalam kerjaya kita, atas doa ibu bapa kita, atas galakkan dia, RM1 saja kita belanjakan untuk orang tua kita setiap hari. Tidak besar mana tuan-tuan, tidak besar mana-mana. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi tuan-tuan
sementara tuan-tuan berehat tengah hari, saya akan kongsikan sedikit apa kelebihan bila kita menghargai orang tua kita masih hidup. Menghargai masa orang tua kita masih hidup, apa kelebihan dia, sikit perkongsian yang mungkin boleh menjadi inspirasi kepada tuan-tuan semua bila kita membalas jasa dia semasa dia hidup. Orang tua kita adalah keramat hidup tuan-tuan. Keramat hidup, kita jagalah masa dia hidup ni, masa dia ada, masih lagi dia bersuara, masih lagi dia boleh berjalan, kita jaga dia dengan baik-baik tuan. Pasal orang tua kita lepas dia dah tak ada, macam saya, orang tua saya dah tak ada lagi tuan-tuan. Selang 2 minggu orang tua saya dah meninggal dunia. Mula-mula mak saya meninggal dunia, lepas tu bapak saya meninggal dunia. Selang 2 minggu saya rasa amat kehilangan. InsyaAllah tuan-tuan, nanti InsyaAllah di lain channel, di lain masa tengah hari, kita akan kongsikan sedikit pengkongsian kelebihan kita, macam mana kita berbakti kepada orang tua kita masa kita hidup. Jangan kira tuan-tuan, jangan kira kita tak ada duit ke, kita tak mampu lah kan. Itu semua tuan-tuan kita tepikan. Pasal Allah Ta'ala akan mencukupkan rezeki kita. Allah Ta'ala akan beri rezeki pada kita yang tak akan dijangka-jangka. Ini adalah pengalaman saya sendiri yang saya akan kongsikan. InsyaAllah kita akan jumpa di lain channel. Untuk tengah hari ini, saya nasihatkan tuan-tuan, jaga kesihatan dengan baik. Zaman Covid ni, jagakan penjarakan. Okey. So kekal segar dan bertenaga bersama Madu Ori, madu kita, madu 1000 kasih. Okey, jangan lupa layari ke website kami atau ke channel kami. InsyaAllah di situ kita ada banyak perkongsian kelebihan dan testimoni bagi mereka yang mengamalkan madu 1000 kasih. Okey, jumpa lagi tuan-tuan. Saya doakan tuan-tuan berada dalam rahmat Allah Ta'ala, berada dalam kasih sayang Allah Ta'ala. Tuan-tuan, apa dugaan yang ada hari ini, apa saja pun berlaku, tak kira Covid ke, tak kira PKP darurat ke, kehidupan kita tetap kita teruskan. Pasal orang Islam tidak ada erti kata putus asa. Orang Islam yang sejati, saya ulangi sekali, tidak ada erti perkataan putus asa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.